Ini menunjukkan ilmu tu benda mulia lah. Nak faham agama tu dengan ilmu. Ilmu ni benda mulia. Satu lagi bukti ilmu ini benda yang mulia, hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain. Kata Nabi Muhammad, kelebihan orang berilmu berbanding orang abid adalah seperti kelebihan bulan malam purnama berbanding bintang-bintang. Maksud dia, kalau orang itu dia ada ilmu agama, ini bukan ilmu-ilmu lain, ilmu agama. Kenapa dia katakan ilmu agama? Sebab dibandingkan dengan orang abid. Siapa orang abid? Orang ahli ibadah. Dia suka baca Quran, dia rajin sembahyang, rajin berzikir, ahli ibadah. Tapi orang berilmu, kalau dibandingkan dengan ahli ibadah tadi, seolah-olah orang berilmu ini bulan, cerah. Sedangkan ahli ibadah tadi bintang-bintang sahaja. Hebat lagi orang berilmu tadi, ilmu agama. Ini menunjukkan kemuliaan ilmu. Kata Ibnu Abbas, Sulaiman bin Daud, Nabi Sulaiman, disuruh memilih antara ilmu, harta dan kerajaan. Kamu nak mana? Nak ilmu ke, harta ke, kerajaan? Maka dipilihnya ilmu. Nabi Sulaiman kata, aku nak ilmu. Lalu dianugerahkan kepadanya harta dan kerajaan bersama-sama ilmu itu. Disebabkan Nabi Sulaiman nakkan ilmu tadi, harta pun dapat, kerajaan pun dapat. Kalau dia pilih kerajaan, mungkin ilmu dia tak dapat. Menunjukkan kelebihan ilmu. Kata Fathul Mausuli, hati akan mati jika tidak mahu kepada hikmah dan ilmu dalam masa 3 hari. Kalau dalam, dia sepatutnya setiap 3 hari itu kita mesti duduk dalam satu majlis ilmu. Bila sampai 3 hari, mesti duduk satu. Kalau tidak, sampai 4 hari, hati itu seolah-olah sudah mati. Kata Al-Hasan, ditimbang tinta para ulama, dakwat-dakwat para ulama tadi, dengan darah para syuhada, darah orang-orang yang mati syahid, maka beratlah timbangan tinta para ulama itu daripada darah para syuhada. Ini nak menunjukkan kemuliaan ilmu. Sedangkan dakwat ditimbang dengan darah orang mati syahid, bukan ditimbang dengan peluh. Ditimbang dengan peluh, okeylah. Ditimbang dengan darah, menunjukkan hebatnya ilmu dan berat lagi ilmu itu tadi. Ibnu Abbas, Abu Hurairah dan Ahmad bin Hanbal, mereka lebih suka bertukar-tukar fikiran tentang ilmu pada sebahagian daripada malam berbanding melakukan ibadah. Ini menunjukkan kelebihan ilmu. Bab 1.2, kelebihan menuntut ilmu. Ilmu tadi dah lebih dah. Ini kita datang menuntut ilmu, apa kelebihan? Antara kelebihan dia, sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Muslim, barang siapa menjalani suatu jalan untuk menuntut ilmu, maka dia anugerahkan oleh Allah kepadanya jalan ke syurga. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, sesungguhnya para malaikat itu membentangkan sayapnya kepada penuntut ilmu, tanda rela dengan usahanya itu. Jadi sekarang para malaikat sedang menaungi kita dengan sayap-sayapnya, cuma kita tidak dapat melihat. Abu Darda berkata, aku lebih suka belajar satu masalah daripada mengerjakan solat satu malam. Imam Syafi'i berkata, menuntut ilmu adalah lebih utama daripada melakukan ibadah sunat. Dan kata Abu Darda, barang siapa berpendapat bahawa pergi menuntut ilmu itu bukan jihad, dia ialah orang yang kurang fikiran dan akal. Maksudnya kita datang menuntut ilmu ini pun dah dikira jihad, walaupun tidak sama dengan jihad jihad berperang tu, tapi tetap dikira sebagai jihad. Bab 1.3, kelebihan mengajar. Tadi kelebihan belajar, ni kelebihan mengajar pula. Apakah bukti kelebihan mengajar? Hadis riwayat Imam Ahmad, sabda Nabi, bahawasanya dengan sebab kamu, seseorang diberi petunjuk oleh Allah adalah lebih baik bagi kamu daripada dunia dan isinya. Contohnya, ada orang dia tak suka sembahyang, tapi kita cakap dengan dia, kamu tahu tak kalau kita sembahyang ni, Nabi Muhammad kata seolah-olah kita menggoyangkan satu pokok yang berdaun kering, dan daun kering tu gugur. Itulah bila setiap kali kita sembahyang, macam itulah dosa-dosa kita gugur. Orang tu dengar-dengar dia terfikir, betul, aku nak sembahyang. Dan orang tu sembahyang. Dengan sebab kita tadi orang itu mengerjakan sembahyang, maka lebih baik daripada dunia dan isi. Kata Sayyidina Umar, barang siapa menceritakan satu hadis lalu dia amalkan oleh orang, maka pahala baginya seperti pahala yang diperoleh oleh orang yang mengamalkannya. Kita cerita tadi hadis tentang goyang pokok tu tadi, dan orang tu sembahyang. Dia setiap kali dia sembahyang, pahalanya kita pun dapat. Untungnya kita, macam perniagaan multi level marketing.
Siapakah golongan yang paling layak dan berkesan untuk mengubah manusia? Yang pertama, tingkat tertinggi ialah para nabi. Sebab raja-raja ke, ulama-ulama ke, siapa pun semua kena ikut cakap nabi. Tingkat yang kedua tertinggi ialah para pemerintah. Pemerintah ni sebab mereka ada kuasa untuk menjalankan undang-undang. Contohnya, siapa tak puasa dan makan di depan umum pada bulan Ramadan, pemerintah kata polis boleh tangkap. Jadi orang pun takut. Dan siapa yang berkelakuan sumbang, duduk di taman-taman, lelaki wanita yang bukan mahram boleh ditangkap. Jadi pemerintah ada kuasa. Ataupun dia menghalang orang-orang Islam tak dibenarkan masuk ke pusat maksiat, ataupun dia terus tutup pusat-pusat maksiat. Ini kelebihan pemimpin. Atas sekali nabi-nabi, bawah tu pemerintah. Tingkat yang ketiga tertinggi para ulama. Ulama pun duduk di bawah pemerintah. Sebab apa? Ulama dia ada kuasa cakap, kuasa menulis. Dia tak ada kuasa polis, kuasa tentera. Dia tak boleh nak halang orang nak masuk pusat perjudian, pusat maksiat, pusat pelacuran. Dia tak boleh nak halang sebab dia tak ada kuasa. Tapi dia boleh mengajar, boleh menulis, boleh ceramah. Itu ulama. Jadi antara ulama dengan pemerintah, pemerintah penguasa dia lagi ada kuasa. Dia lagi boleh menghalang orang. Dan tingkat keempat yang bawah para juru nasihat. Ini orang-orang macam kita. Kita boleh nasihat orang, tapi kita tak sehebat ulama. Orang pun tak berapa nak dengar cakap kita. Sebab kita orang biasa saja. Bab 2.1, ilmu-ilmu yang fardu ain. Apa maksud fardu ain? Maksud dia semua orang wajib, semua kena buat. Ada orang lain dah buat, kita pun kena buat, tak terlepas. Apakah ilmu yang fardu ain bagi kita semua? Yang pertama ilmu mukasyafah, yang kedua ilmu muamalah. Ini fardu ain, mesti ke atas setiap orang. Apakah ilmu muamalah yang diwajibkan ke atas orang yang sudah akil balik? Kalau dia belum akil balik, belum wajib lagi. Tapi bila dia dah cukup umur, wajib yang pertama, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Kalau sebelum itu dia belum mengucap 2 kalimah syahadah, cukup umur saja, wajib ke atas dia 2 kalimah syahadah. Yang kedua, selepas dia cukup umur, tiba-tiba masuk waktu sembahyang zuhur, masa itu wajib untuk dia belajar cara-cara bersuci, cara-cara sembahyang. Sebelum masuk waktu zuhur, belum wajib lagi, masa dia cukup umur tadi. Dan perkara-perkara yang tak boleh dibuat sebelum cukup umur, dia pakai seluar pendek budak-budak. Bila dia cukup umur saja, kita bagi tahu, ni kamu dah cukup umur, mesti tutup aurat semua. Macam itulah. Apakah sifat-sifat mahmudah? Sifat-sifat mahmudah ini ialah sifat-sifat yang baik yang dipuji pada syarak. Contoh dia sabar, syukur, zuhud dan lain-lain. Apakah sifat-sifat mazmumah? Lawan kepada sifat mahmudah, iaitu sifat-sifat yang dikeji pada syarak. Contohnya panas baran, dia cepat marah. Salah cakap sikit dia dah marah. Terlalu sensitif, orang cakap sikit dia terasa hati. Merajuk, cepat merajuk, itu pun sifat mazmumah. Kelam kabut, tergesa-gesa sangat. Tamak, suka akan kemasyhuran dan lain-lain. Itu semua sifat mazmumah. Yang baiknya sifat mahmudah, yang tak baiknya sifat mazmumah. Apakah hukum mempelajari hal ihwal sifat-sifat mazmumah? Hukumnya fardu ain. Kita nak kenal yang macam mana yang dikatakan riak, macam mana yang dikatakan tidak zuhud, membazir, macam mana yang dikatakan nafsu amarah dia kuat, mencintai dunia. Kenapa kena belajar? Kalau tak belajar, kita tak tahu. Bila tak tahu, silap-silap kita dah terkena dah sifat mazmumah tu. Sebab itu Imam Al-Ghazali kata, mengenal sifat-sifat mazmumah ni, cara-cara menghilangkan dia, tanda-tanda kena, sebab-sebab yang boleh kena sifat mazmumah, semua ini ilmu yang fardu ain, mesti belajar. Kalau tidak, kita dah terkena dah sifat-sifat mazmumah tu. Apakah bahayanya jika kita tidak belajar sifat mazmumah? Kalau kita tak belajar tanda-tanda sifat mazmumah, sebab-sebab kena sifat mazmumah, cara-cara melawan sifat mazmumah, kalau tak belajar, silap-silap kita sudah pun bersifat mazmumah. Bab 2.2, ilmu fardu kifayah. Tadi fardu ain, sekarang fardu kifayah. Apakah maksud fardu kifayah? Fardu kifayah ni wajib, tetapi tidak jatuh kepada semua orang. Apabila sudah ada orang yang melaksanakannya, maka orang lain terlepas daripada dosa.
Contohnya mandikan mayat. Kalau di tempat kita ada orang yang sudah tahu cara menguruskan mayat, orang lain semua selamat. Tapi kalau dalam satu kampung tak ada satu orang pun tahu, bila ada kematian semua tak tahu nak buat macam mana ni. Satu kampung pun berdosa. Fardu ain, dia kena ada seorang. Begitu juga dengan doktor. Dalam kawasan terung kita ni kena ada doktor. Kalau tak ada doktor, kita masih menanggung dosa. Mesti ada satu orang sekurang-kurangnya doktor. Tukang bekam itu pun fardu ain juga.